السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم منها. حاضرين حاضرات رحمكم الله. Ramadan telah pun sampai ke kemuncaknya. Zamanul ijtihadi wal juhdi wal mujahadah. Masa untuk seseorang melipat gandakan usahanya, mujahadahnya. Sebagaimana yang dicontohkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza dakhala al-ushr, apabila telah masuk 10 akhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam dilihat bersungguh-sungguh sehingga beliau mengetatkan kainnya, aiqadha ahlahu, mengejutkan istri-istrinya dan bersungguh-sungguh dalam ibadah. Kesungguhan itu bagi mendapatkan habuan-habuan Ramadan. Kita pun tahu bahawasanya Ramadan sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raghima anfum ri'in. Raghima anfum ri'in, raghima anfum ri'in, rugi. Orang yang masuk Ramadan, keluar dari Ramadan, tidak diampunkan dosanya. Nabi berkata, bersabda, rugilah orang yang masuk dalam madrasah Ramadan, keluar daripada Ramadan, sedang dosanya masih tidak diampun Allah Ta'ala. Nabi SAW menyatakan Ramadan bulan yang Allah anugerahkan, sebahagian orang akan dilepaskan tengkuknya daripada api neraka. Wa fi kulli lailatin utaqa'un minan nar. Pada setiap malam Ramadan akan ada orang-orang yang dimasukkan dalam list golongan yang dilepaskan tengkuknya dari api neraka. Sebab itu kita lihat ada satu hadis yang mungkin kita semua biasa dengar. Qad adhallakum syahrul karim, kamu telah datangi dengan bulan yang mulia. 10 awalnya rahmat, 10 pertengahannya maghfirah, 10 akhirnya pelepasan daripada api neraka. Bisa dengar hadis tu, tapi ianya mungkar, tidak sahih. Hadisun mungkar, hadis itu mungkar. Kenapa? Karena ia berlawanan dengan hadis yang baru saya bacakan tadi yang sahih. Kata Nabi, pada setiap malam Ramadan akan ada orang yang dilepaskan tengkuknya dari api neraka. Ini menunjukkan keseluruhan Ramadan pengampunan, keseluruhan Ramadan pelepasan daripada api neraka. Dan Ramadan itu merupakan bulan yang mengandungi rahmat. Kenapa kita katakan rahmat? Di mana terjelma rahmat Allah Ta'ala di bulan Ramadan? Pada penggandaan pahala. Kita pun tahu bahawasanya rahmat Allah Ta'ala dalam memberikan pahala kepada kita ni, neracanya rahmat, bukan keadilan. Allah Ta'ala memberikan pahala kepada kita, neracanya, cermin matanya itu rahmat dan bukan keadilan. Sebab itu orang yang masuk syurga fabi rahmatillah, maka dengan rahmat Allah. Orang yang masuk neraka kerana keadilan Allah Azza wa Jalla. Orang masuk neraka kerana keadilan Allah. Orang masuk syurga kerana rahmat Allah Ta'ala. Bagaimana? Siapa boleh hurai kenapa masuk syurga dengan rahmat? Kalau kita baca Alif Lam Mim, berapa pahalanya? 30. Layak untuk dapat 30 markah? Adil ke itu? Adilnya berapa? 3 markah. Satu kebaikan, satu pahala lah, itu adil. Tapi kalau sampai 30, gandaan sampai 700,
Bahkan ada perbuatan yang tanpa hisab, itu bukan lagi adil. Macam kita cuma diberi bantuan untuk parking dengan betul. Lagi. Okey, dah sampai elok kita pun keluar. Terima kasih ya. Nah, RM1. Nah, ambillah RM10. Ambillah RM15. Ambillah boleh ni semua. Ambillah kereta. Nampaknya macam itu Allah Ta'ala bagi kita pahala. Ini bukan lagi rahmat, ini bukan lagi adil. Tak adil, kenapa? Tak kena. Dia tak deserve untuk diberi banyak itu, tapi Allah Ta'ala begitu dia berikan pahala. Nabaghiyan min baghaya Bani Israel, hadis Sahih Bukhari. Seorang penzina dari kalangan penzina Bani Israel. Balaghahu min al-'atshi ma balagh. Terlalu dahaga turun dalam telaga. Naik selepas dia minum, dia naik ke atas, ra'a kalban ya'kulu thara. Nampak anjing yang sedang menjilat tanah. Signal ia juga terlalu lapar. Fanazala marratan ukhra. Turun sekali lagi. Ambilkan air, cedukkan air dengan kasutnya, naik semula. Ada effort dia gunakan, ada effort dia lakukan, ada usaha dia buat, dia beri minum. Baik. Agak-agak pahala dia ni berapa banyak sepatutnya? Boleh tak kita bayar RM1? RM10 lah ke telaga kan. Naik balik apa nama, paling banyak pun RM50 lah kan. Turun telaga panjat. Macam kita nak baiki aerial rumah lah, nak kena panjat bumbung, 50 lah sekali naik. 100. Tapi apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia? Syakarallahu lahu wa ghafaralah. Wa fi riwayatin wa adkhalahu Allahul jannah. Allah Ta'ala berterima kasih kepada penzina. Ini bukan orang baik, bukan orang masjid, bukan orang saleh, tetapi dia telah mampu menunjukkan suatu kualiti akhlak, ihsan, kasih sayang dengan binatang. Dia beri minum. Kata Nabi, tindakannya itu mengundang syukur Allah. Allah berterima kasih kepadanya. Wa ghafaralah, Allah ampunkan dosanya. Dalam riwayat lain, Allah masukkan dia syurga. Padan ke bagi minum seekor anjing, akhirnya sampai masuk syurga? Padan tak? Tak berapa padan. Dan rahmat Allah Ta'ala jauh terjelma di bulan Ramadan. Penggandaan pahala-pahala luar biasa. Dengan demikian bolehlah kita simpulkan Ramadan keseluruhannya rahmat, keseluruhannya maghfirah, keseluruhannya itqum minan nar, pelepasan daripada api neraka. Tinggal lagi kita tu nak cari atau tidak. Sekarang mungkin kita boleh buat muhasabah diri. Setelah 20 hari Ramadan berlalu, apa yang kita dapat? Terasa bertambah iman bila baca Quran, menangis ke? Atau bagaimana? Atau sudah rasa gembira nak raya? Macam mana? Kita lihat bagaimana Ramadan sepatutnya telah pun menghasilkan hasilnya. Tahu tak apa hasil Ramadan antaranya? Selain daripada la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, sebagaimana disebutkan dalam ayat berkaitan Ramadan, puasa. Kutiba alaikumus siyam ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, difardukan ke atas kamu puasa. Jangan komplain difardukan puasa, kerana bukan kamu saja yang difardukan puasa, orang dulu juga telah difardukan puasa, bahkan puasa mereka lagi panjang. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa. Kita lihat orang yang menjalani puasa Ramadan, bermula dengan menahan lapar dahaganya dan qiyamul lailnya, kemudian sekian-sekian. Kita lihat ayat ya ayyuhalladzina amanu, kemudian ayyaman ma'dudat, tentang orang-orang yang diberikan excuse, orang musafir atau orang sakit, kemudian hukum hakam Ramadan. Di hujung ayat apa lagi disebut? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Kita tengok ya, ending kepada hukum hakam Ramadan. Kan cerita Ramadan surah Al-Baqarah, di hujungnya cerita tentang wa idza sa'alaka ibadi, hey Muhammad, nanti kalau hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku,
Pertanyaan hamba-hamba Allah kepada Rasul banyak kali berulang dalam Al-Quran dalam banyak benda. Semua dengan satu nada. Apa dia? Allah wakilkan Nabi tolong cakap. Bagaimana ya? Contoh. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka tanya kau tentang harta ghanimah. Qul, hey Muhammad, tolong kata al-anfalu lillah. Anfal itu harta ghanimah perang itu untuk Allah dan Rasul. Yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kau tentang darah haid. Apa hukum tentang darah haid? Allah kata, "Qul, hai Muhammad, tolong sampai pada mereka. Qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid." Darah haid itu kotor, jauhi dan jangan bersetubuh dengan istri semasa dia haid. Yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka tanya kau tentang bulan-bulan. Qul, katakan hai Muhammad, tolong sampaikan kepada mereka bahwasanya hiya mawaqitun linnas, ia hanya masa-masa untuk manusia. Yas'alunaka 'anil ruh. Mereka tanya kau tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka hai Muhammad, ruh urusan Tuhan. Yas'alunaka, macam-macam yas'alunaka, semuanya Allah Ta'ala akan kata hai Muhammad, tolong sampai. Qul, hai Muhammad, tolong sampai. Sememangnya begitu, wahyu tak akan sampai kepada kita, wahyu akan sampai kepada Rasul, Rasul tolong sampai kepada kita. Dan sebab kita tak akan dibicara secara langsung oleh Allah Ta'ala, mesti dengan perantaraan Rasul dan Jibril. Tapi nampaknya orang yang berpuasa, setelah melalui puasa yang ada rahmah, ada maghfirah, ada itqum minan nar, ada kesungguhan, ada lapar, ada dahaga, ada qiyamul lail, seolah-olah mereka telah menaikkan darjat maqam mereka sampai hampir kepada maqam Rasulullah. Orang yang berpuasa dengan sebenar-benarnya, seolah-olahnya telah melayakkan dirinya jadi tinggi hampir dengan ketinggian Rasul, sehingga di hujung ayat puasa Allah kata, kalau hambaku bertanya kepada Muhammad tentangku, Allah tak kata qul fa inni qarib, tolong sampai kepada hai Muhammad, aku dekat. Allah tak kata tolong sampai. Terus Allah jawab, inni qarib, aku dekat. Seolah-olah Allah Ta'ala jawab kita direct. Pasal tadi, kau faham saya cakap ni? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Tak ada qul fa inni qarib. Apabila hamba-Ku bertanya kepadamu tentangku, aku dekat. Tak ada lagi, wahai Muhammad, tolong sampai, aku dekat. Fa inni qarib. Dengan demikian doa orang-orang yang berpuasa luar biasa. Bahkan kita tahu bahawasanya untuk orang-orang yang berpuasa, doa yang tak akan tertolak sampai dia berbuka puasa. Baik, berdasarkan fakta ini saja, kita sudah boleh buat muhasabah yang kedua. Tadi muhasabah apa yang kita dapat, apa? Muhasabah kedua. Sudah banyak tak doa kita? Sedang ini syahrul doa, ini bulan doa. Kenapa bulan doa? Sebab bulan ini banyak sangat great sale, big sale, great offer, tawaran hebat, buy one free 100. See? Yalah, kita kan memang berdoa hari-hari, betul tak? Tetapi orang yang cerdik, di saat ada offer doa, doanya lebih. Macam caranya kita membeli belah, hari-hari kita beli, tapi kalau ada offer beli lebih. Ya. Sebab itu Nabi SAW menyatakan tentang offernya Ramadan ini. Offer Ramadan bagaimana? Allah. Yang saya suka gambarkan, buy one free 100 or more than that, lebih daripada itu. Nabi kata, "Idza jaa Ramadan," bila datangnya Ramadan, "Futtihat abwaabul jannah." Dibuka pintu syurga. Buka pintu syurga untuk apa? Allah Ta'ala bila buka pintu syurga untuk apa? Maknanya Allah Ta'ala nak buat expo syurga, pameran syurga. Syurga yang susah untuk orang pergi, susah untuk orang tengok. Nabi Mi'raj saja nampak syurga. Nabi semasa Mi'raj dia nampak syurga. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda sidratil muntaha 'indaha jannatul ma'wa. Nabi nampak Jibril buat kali kedua di sidratul muntaha, sana ada jannatul ma'wa, syurga. Nabi nampak syurga di langit kan? Di mana letak syurga? Di langit. Wa fis samaa'i rizqukum.
wa ma tu'adun. Di langit itu darinya datang rezeki kamu, dan di sana juga janji Allah Ta'ala untukmu, yakni syurga. Tiba-tiba langit yang hanya syurga yang dilihat oleh Rasul masa bulan Ramadan dibuka oleh Allah Ta'ala. Buka untuk apa? Pastinya menggamit, menanti, menunggu mana pengunjung nak tengok syurga. Jadi orang yang berinteraksi dengan Ramadan sebenarnya orang yang sedang melihat expo syurga. Kalau pada malam-malam biasa bukan Ramadan, 1/3 akhir malam saja pintu langit dibuka. Baru pintu langit, belum pintu syurga. Tapi bulan Ramadan, pintu syurga dibuka. Dengan demikian, ayo, mari kita semua pergi tengok mana-mana bilik dalam syurga nak booking. Bila dah pintu syurga dibuka, so kita pergi booking lah. Wah, suka yang itu. Dalam syurga rupanya ada banyak tingkatan. Ada banyak tingkatan. Ada rumah di tengah, ada rumah di tepi, ada rumah di atas. Kata Nabi SAW, ana za'imu baitin fi radil jannah. Aku penghulu sebuah rumah di syurga untuk sekian-sekian. Untuk orang-orang yang meninggalkan debat walaupun dia betul. Aku jadi penghulu, dan juga di antara penghuninya orang yang meninggalkan debat walaupun dia betul. Aku juga merupakan penghulu rumah di tengah-tengah syurga. Untuk siapa lagi? Kata Nabi, untuk orang-orang yang meninggalkan dusta walaupun dia bergurau. Kita ni kalau bergurau kan suka bohong. Mana boleh bergurau dengan fakta? Tak jadi. Dia kena Clinton atau Clinton. Baik. Kemudian kata Nabi, aku juga merupakan penghulu rumah di tinggi di atas syurga. Untuk orang yang hasuna khuluquh, yang akhlaknya tinggi. Oh, macam-macam pilihan. Duk tengah ke, intermediate ke, corner lot ke, atas ke. Semuanya ada. Jadi inilah saat untuk kita melihat buat booking. Kan? Bila Allah Ta'ala buka pintu syurga, suruh apa? Suruh tengok. Kita perhatikan di dunia, apa expo pun orang pergi. Yang tak munasabah pun orang pergi. Lah, expo ini pun ramainya orang pergi kan. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, apa yang bestnya expo tu tapi ramai orang pergi. Tu saya kata, kalau munasabah pun tak apa juga, munasarawak pun tak apa juga, ni munafendi je pun orang pergi juga. Masya-Allah. Allahu Akbar. Expo syurga, expo dunia, expo kid, IT, itu ini. Allah Ta'ala bulan Ramadan buat expo syurga. Kata Nabi, wa ghulqat abwabun nar, ditutup rapat pintu neraka. Takut-takut orang nak pergi. Nak mengunjung-unjung ni tak kunjung neraka pula. No, ghulqat abwabun nar, ditutup pintu neraka. Wa suffidatis syayatin, segala syaitan yang suka mengganggu manusia, semuanya dibelenggu agar memudahkan jalan mereka ke syurga. Jadi ini semua merupakan gambaran kepada rahmat Allah Ta'ala yang sememangnya Allah Ta'ala bentangkan seluas-luasnya di bulan Ramadan. Dan rahmat itu penting atau tidak? Kita katakan tadi, dia merupakan pembawa kepada syurga Allah Ta'ala. Dalam hadis lain yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda satu sabdaan yang menggerunkan para sahabat. Kata Nabi, innahu lan yanjuwa ahadukum bi'amalih. Kamu takkan selamat daripada neraka Allah dengan amal. Kamu takkan masuk syurga dengan amal. Wah, teruklah kita. Kita beramal pada hari nak syurga. Kita puasa nak syurga, qiyamul lail nak syurga. Tiba-tiba Nabi kata tak selamat dari neraka dengan amal. Puasa itu amal, qiyamul lail itu amal, sedekah tabung RM10 nampak. Ke depan tu amal RM10. Amal. Nak dikasih dia. Bagi orang miskin. Kasih RM10 satu ya. Makanan sekalian. Makanan sekali ya. Masya-Allah. Kata Nabi, tak boleh masuk syurga dengan amal. Sahabat bertanya Rasul, wala anta ya Rasulullah, apakah kau juga tak boleh masuk syurga dengan amal? Wahai Rasul, sedang amalmu begitu banyak. Banyak tak amal Nabi? Tak usah cerita lah, amal Nabi macam mana. Qiyamul lailnya sampai apa? Sampai pukul 11, nombor sampai bengkak kaki. Dermanya sampai habis. Jihadnya sampai mati. Apa saja, semua amal Nabi kita tengok skalanya maksimum. Listnya highway. Tiba-tiba Nabi kata,
Wala anta ya Rasulullah, wahai Rasul, apakah kau juga tak boleh masuk syurga dengan amalmu? Nabi kata, wala ana, yes, aku juga tak boleh masuk syurga dengan amal. Illa, kata Nabi, melainkan an yataghammadani Allah bi rahmatih wa fadlih, melainkan jika sekiranya Allah Ta'ala menyelubungiku, menyelimutiku dengan rahmatnya dan juga fadli, kurniaannya. Dengan demikian syurga itu kurniaan. Bila sebut kurniaan, boleh tak kita buat usaha dan dapat kurniaan? Takkan, kurniaan orang bagi. Sebab syurga sangat mahal, tak boleh beli dengan amal. Sebab itu dalam Al-Quran, bila Allah sebut tentang syurga, Allah tak kata beli. Allah kata apa? Ianya diwarisi. Dalam suratul Mu'minun, kita lihat bagaimana Allah Ta'ala menyatakan, qad aflahal mu'minun, telah berjaya orang yang beriman. Ciri pertama, khusyuk, tinggal lara, tak suka judi, tak suka itu, meninggalkan zina, sekian-sekian. Di hujung Allah kata, ulaika humul warithun, mereka itulah those categories, yang disebut. Cuba tengok suratul Mu'minun, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perkara Nabi Allah sebut. Kemudian Allah kata, orang yang cirinya ini, Allah kata, ulaika humul warithun, mereka itulah orang yang bakal mewarisi. Warisi apa? 100,000 harta bapa? La. Alladzina yarithuna al-firdaus, mereka yang akan mewarisi Firdaus. Hum fiha khalidun, kekal pula mereka di dalamnya. Jadi Firdaus sangat mahal. Adam alaihissalam, ayah kita, telah pun masuk dan dia telah pun keluar rumah dia dulu tu. Jadi akhirnya siapa yang akan mewarisinya? Orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah berjaya melayakkan dirinya menjadi pewaris syurga. Ini menunjukkan beberapa perkara. Yang pertama, syurga terlalu mahal sehingga tak boleh dibeli. Macam kita pergi ke Jalan Duta. Pergi ke Jalan Duta, harta tanah sana murah ke mahal? Berapa sekaki persegi? Sekaki persegi berapa? Tak ada juta. Saya tahu 1 meter persegi di Mekah 1 juta. 1 meter persegi. Duduk bersimpuh je. Duduk bersimpuh 1 juta. Cangkung gitu. Cangkung 1 juta. 1 kaki, 1 meter persegi, not 1 kaki. 1 meter persegi tanah di Mekah. Saya ingat tanah paling mahal di dunia Mekah lah, semua orang nak. 1 meter persegi juta, 1 juta. Kalau Jalan Duta lah, tak usahlah cerita sana, tak ada siapa boleh beli. Jalan Duta berapa 1 kaki persegi? 1,000 lebih. Kalau Putrajaya ni berapa sekaki persegi? 100 lebih ya. Saya ingat sana mungkin dah, kalau dekat Shah Alam sebagai tempat 400, 500 sekaki persegi pun boleh buat apa? Sekaki persegi. Mungkin dekat 800 ke 500 ke. Baik, agak-agak ada orang Melayu boleh beli. McDonald ni boleh beli. McD boleh beli. McDonald dia boleh beli. Orang McD boleh beli. Kalau dia lurus, boleh beli. Kalau dia lurus. Kalau dia jual McDonald, memang dia boleh beli. Ya, boleh beli. Kan susah nak beli. Tiba-tiba kita tengok ada ke orang Melayu kat situ. Ada tak? Dia tanya, macam mana kau beli rumah sini? Aku tak beli. Aku rumah bapak dulu. Yes. Mereka tak beli. Rumah buruk dia jual buat banglo kat Bangi kan. Rumah teres intermediate 20-70 kat sana jual boleh beli banglo di Bangi. Baik, kalau rumah banglo sana orang Melayu memang tak boleh beli. Tanya macam mana kau duduk sini? Oh, rumah bapak dulu dah meninggal dunia duduk. Atuk beli dulu. Jadi kepemilikannya didapati dengan cara warisi. Itu untuk benda yang mahal. Benda yang sangat mahal tak boleh beli, hanya diwaris. Nasib-nasib hanya dengan waris. Dan begitulah Allah Ta'ala menyatakan, ulaika humul warithun, mereka itulah orang-orang yang bakal mewarisi Firdaus. Sebab Firdaus sangat mahal. Baik, kalau nak beli Firdaus pun, kalau nak beli syurga pun, beli dengan apa?
Allah Ta'ala tak nak transaksi ringgit, tak nilai. US dollar lagi tak nilai. Dinar juga tak bernilai. Allah Ta'ala hanya nak kalau orang beli syurga Firdaus, syurga memang boleh dibeli, tetapi dengan mata wang yang sangat mahal. Apa dia? Nyawa. Nyawa. Mata wang yang boleh membeli syurga satu je, nyawa. First class dia nyawa, nombor 2 harta. Kalau Allah Ta'ala innallaha ashtara minal mu'minina, Allah Ta'ala nak beli daripada orang mukmin nyawa-nyawa mereka, harta-harta mereka, bi anna lahumul jannah, sebagai gantinya syurga. Dengan demikian orang yang cerdik, yang bijak kono, atau bijak kono, bijak sana, bukan macam kita ni bijak sini. Pandainya nak bahagia di sini, di sana dengar buaya. Kan? Kepandaian kita apa dia? Mengumpul harta, mencari, nak suruh stabil hidup atas bumi. Sebab itu kita ni kalau paling pandai pun selayaknya dipanggil bijak sini. Tak sampai lagi sampai peringkat bijak sana. Bijak sana ialah orang yang usahanya menjadi dia bahagia di sana. Orang yang boleh beli rumah di Putrajaya, Banglo, Semidi, satu, bijak sini. Tidak bijak sana belum tentu dia selamat di sana. Sebab itu kita pun berdoa ya. Pada malam-malam Ramadan kita lihat di Makkah ke di mana ke mesti orang doa qunut. Nak qunut witir ya. Qunut witir di antara bunyinya apa? Di antara qunut witir bunyinya apa? Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, sampai kepada di ujung, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan dunia ini benda yang hari-hari kami fikir. Jangan kau jadikan kepandaian kami hanya untuk dunia. Dia pandai cari benda di sini, tak pandai di sana. Nah, jadi syurga, saya nak ceritakan syurga-syurga ni mahal sebagai intro. Alamak. Sampai sebelah. Sebagai intro kepada tajuk kita pada hari ini, sebab masuk syurga. Ha? Sebab masuk syurga. Sebab saya punya kelas master kat sana 3 jam. Ya. Kelas master tak tahu lah orang PhD ni. Mungkin pendek. Ya. Baik. Jadi kita nak katakan syurga terlalu mahal. Intro saya tadi itu semua nak ceritakan bagaimana syurga itu payah, ianya mahal, ianya digapai, digarap perolehannya di bulan Ramadan. Baik, terutamanya di 10 akhir Ramadan. Saya nak cerita sini ialah tadi saya buka-buka, saya tengok ada sebagian ahli ilmu telah kumpulkan sebab-sebab dalam Al-Quran dan Sunnah yang menjadi penyebab syurga. Boleh tajuk tu? Penyebab syurga. Ada Quran, ada pen kan? Yang tak ada pen tu saya bersangka baik dia hafal. Saya tahu dia tulis era iPad, iPhone, Galaxy, Samsung dan sebagainya. Masalahnya apa yang ada di tangan saya ini ialah 30 sebab. 30, masya-Allah. Dapat 3 pun muncul lah ya. Ya, dapat 3 pun muncul lah. The rest 27 suruh Fadli next year. Baik. Apabila kita terhubung Al-Quran, terhubung sunnah Nabi SAW, terdapat banyak hadis dan banyak ayat Al-Quran yang cerita tentang sebab-sebab syurga. Antara yang paling utama, yang pertama al-iman. Al-iman. Yang kedua amal saleh. Kita nak sebut iman dan amal saleh sekali ya. Jadi iman merupakan penyebab yang pertama, amal saleh penyebab kedua, kerana Al-Quran biasa sebut iman dan amal saleh serentak. Baik, qala Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 82. Ayat paling cari. Surah Al-Baqarah 82.
walladzina amanu, dan orang-orang amnu, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal saleh. Ulaik, mereka itulah ashabul jannah, penghuni syurga. Hum, mereka, fiha, padanya, khalidun, kekal pula. Suratul Baqarah 82. Orang yang beriman, beramal saleh. Siapa yang kata mereka ni penghuni syurga? Siapa yang kata? Allah. Sama tak kalau Allah kata dengan orang kata? Dia ni Masya Allah, orang syurga ni. Pasti tak? Confirm tak? Yang hanya boleh mengkonfirmkan seorang ahli syurga hanya Allah dan Rasul. Nabi pernah menyatakan 10 orang syurga. Al-ashratu al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang dikhabar berita syurga. Siapakah 10 orang itu? Nabi pernah sebut ada 10 orang al-ashru al-mubasysyaruna bil jannah. 10 orang yang telah dikhabarkan syurga di kalangan sahabat Nabi. 4 khalifah yang pertama, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Kemudian siapa lagi? Talha, Az-Zubair bin Awam, lagi Abdurrahman bin Auf, lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, lagi Bilal, hadis lain, lagi Sa'ad satu, Sa'id satu, kemudian Abdullah bin Rawahah, Ubaidillah, Abu Ubaidillah. Nah, 10 orang Nabi kata ini merupakan penghuni syurga. Mereka masih hidup, tiba-tiba Nabi sebut 10 orang ahli syurga dalam satu hadis. Nabi kata pernah Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, sampai 10 orang. Confirm tak mereka ni ahli syurga? Confirm, sebab Nabi kita tahu. Baik orang yang kita tengok saleh apa semua tu, confirm tak bila kita ini orang syurga ni? Confirm tak? Tak. Allah Ta'ala yang tahu. Wala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu syok sendiri kata kamu baik. Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Bahkan disebutkan dalam hadis makruh untuk kita panggil seorang itu syahid. Syahid Sayyid Qutb, syahid Hasan al-Banna, makruh. Dibenci oleh para ulama. Kerana apa? Mana kau tahu dia syurga? Bila kau sebut dia syahid, maka dia orang syurga. Hanya Allah Ta'ala yang tahu. Disebut dalam Sahih Bukhari, bab ma yaqulu fulanun syahid. Bab tak boleh panggil si fulan syahid, macam yang orang suka buat pada hari ini. Syahid Ahmad Yasin, syahid Ibrahim Libya, syahid no. Nabi tak bagi. Sebab itu Abu Bakar, Umar mati syahid tak? Pernah tak kita baca hadis Anis syahid Umar? Ada tak? Tak ada. Dalam hadis tak ada disebut oleh para ulama. Sedangkan kesyahidan Umar dinaskan oleh hadis. Kesyahidan Hamzah dinaskan oleh hadis. Tetapi bila kita baca hadis tak ada an asy-syahid Hamzah, an asy-syahid Umar, tak ada. Sebab itu para ulama dulu mereka tak panggil syahid. Mereka tak sebut syahid kerana menyebutkan seseorang itu syahid seolah-olah menyatakan mereka confirm ahli syurga. Kita je orang akhir zaman suka panggil syahid tu syahid. Doa mudah-mudahan dia syahid tapi tak dipanggil syahid fulan, syahid fulan. Baik. Kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala, orang yang beriman dan beramal saleh, ulaik, Allah sendiri beritahu, mereka itulah penghuni syurga, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Alamak, jam iPhone. Apa yang paling canggih sekarang atas bumi? Paling canggih sekarang atas bumi? Telefon ke? Ini antara yang canggih ya. Ini antara yang canggih? Alhamdulillah. Suratul Baqarah 82 dan dalam surah Luqman ayat 8. Luqman ayat 8. Al-Kahfi 107. Itu semua cerita tentang bagaimana orang yang beriman dan amal saleh merupakan penghuni syurga atau penyebab kepada dapatnya syurga. Sebab itu kita lihat puasa Ramadan. Bila Nabi sebut tentang puasa Ramadan, man sama Ramadana imanan
Siapa yang puasa Ramadan kerana nak kurus, kerana nak operate, kerana malu orang panggil? No, kerana iman. Barulah entitled untuk dapat ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampunkan Allah Ta'ala dosa-dosa lalunya. Bab qiyamul lail Ramadan. Nabi kata man qama ramadhana imanan juga. Sesiapa yang qiyamul lail Ramadan, tarawih, kerana iman, bukan kerana orang ajar, bukan kerana saja aktiviti-aktiviti Ramadan. No, imanan, kerana iman. Sebab apa yang begini? Kerana iman. Wahtisaban, mengharapkan ganjaran daripada Allah Ta'ala. Ada orang pergi tarawih nakkan envelope. Itu iman lah. Orang yang tak sekira. Hello, boleh tak taruh kat sini? Berapa korang bagi? 500. InsyaAllah 23 rakaat saya buat. 20 sekarang 8 rakaat setengah dah. Masya Allah. Menjadi satu aktiviti ataupun satu habit yang buruk ya. Sangat buruk, memalukan. Sebagian orang ya mengejar-ngejar malam Ramadan bagaimana nak mendapatkan habuan dunia. Na'udzubillah. Nabi SAW bersabda, "Bashir hadhihi al-ummah bis-sana'i wat-tamkin war-rif'ah. Man 'amila 'amal al-akhirah yuridu bihi ad-dunya." Kata Nabi, khabarkan berita gembira kepada umat ini dengan ketinggian, kehebatan. Sesiapa yang melakukan amal akhirat nak dapat dunia, tak dapat apa dah ke akhirat. Sebab saya pernah dengar budak-budak hafiz, mereka memilih masjid-masjid tertentu kerana bayarannya mahal. Kita semua pergi masjid dapat makan murih je. Dia murih dan duit. Bukankah kalau kau tak jadi imam di sini, kau juga kena solat? Jadi dengan demikian, jangan sampai budaya nak bayaran berapa menjadi sesuatu budaya. Sebagian orang itu budaya. Bergaduh, oh itu surau tu, masjid tu aku dah lama aku pajak. Tiba-tiba kau potong line. Marah. Satu budaya aib. Ini di kalangan hafiz-hafiz lah. Baik. Perkara ketiga merupakan penyebab syurga, at-taqwa. Yang pertama tadi iman, yang kedua amal saleh, yang ketiga taqwa. Apa makna taqwa? What is the meaning of taqwa? Al-khawfu minal jalil. Takutkan Allah. Al-khawfu minal jalil. Wal-amalu bit-tanzil. Beramal dengan wahyu. Wal-qana'atu bil-qalil. Berpada dengan sedikit. Saya 3 kereta je ada. 3 masih sikit. Tempat saya kuliah 8 kereta, 10 kereta. Sultan Brunei 700 keretanya. Masya Allah. Saya baca surah khabar tu kan 700 buah kereta dimiliki. Kalau pakai sehari satu pun tak habis tahun. Sebab setahun hanya 365 hari. Dia ada 700 buah kereta. Ya salam, 2 tahun untuk menghabiskan. Ya, nak pakai kereta tu juga, tunggu after 2 years. Bye-bye. Baik. Al-qana'atu bil qalil. Berpada dengan yang sikit. Yang berikutnya al-isti'dad liyaumir rahil. Bersiap untuk hari akhirat. Itu di antara ta'rif taqwa. Apa tadi? Al-khawfu minal jalil. Takutkan Allah. Al-amalu bit tanzil. Beramal dengan wahyu Quran dan hadis. Al-qana'atu bil qalil. Bercukup dengan, berpada dengan yang sikit. Baju cukuplah 50 helai. Kita semua yang realiti hari ni kan takkan nak sebut macam dulu. Dulu ahlu sufah hanya ada selai baju. Boleh tak orang dekat McD selai baju? Kemudian al-isti'dad liyaumir rahim. Bersiap untuk hari kiamat. Itu dipanggil taqwa. Baik, mana dalil taqwa penyebab syurga? Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133. Ali Imran 133. Qala Allah Ta'ala, wasari'u, bersegeralah kamu. Kemana? Pasar malam? La. Kemana? Tesco? La. Disco? La. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan pengampunan Tuhanmu. Nomor 1, suruh cari pengampunan. Nomor 2, wa jannatin, dan syurga. Allahu Akbar. Allah Ta'ala bila sebut akhirat, bila sebut syurga, bila sebut pengampunan,
Nadanya suruh logat, suruh berlumba, suruh lari, suruh bekerja, suruh segera. Itu nada-nada akhirat. Dalam Al-Quran, bila kita beli Al-Quran, nada-nada Al-Quran, bila sebut akhirat suruh lari, kejar, lomba. Wasari'u, bersegeralah kamu. Fastabiqul khairat, berlombalah kamu. Bila kata berlomba, macam mana berlomba? Orang berlomba macam mana? Ke garisan, sedia, mula lari. Bukan namanya lomba kalau silat. Itu bukan lomba, itu goblok. Oh, langkah mayatku dulu. Untuk mengatasiku langkah mayatku dulu. Perlombaan. Why kena lomba? Why kena segera? Because akhirat sangat jauh. Kita punya destinasi itu jauh. Kalau jalan menyiput, tak sampai. Jalan menyiput, tak sampai. Dia kena lari. Beli. Prestige. M8. Mazda 8. Zoom. Camry 2.4. 2.5. Kalau beli Myvi pun 1.5. Ya. Sebab apa? Nak cepat. Dalam bab akhirat, Allah suruh cepat. Sebab apa? Takut tak sampai. You hanya ada masa 60 minit. 60 tahun. You dalam kiraan 3 minit, sila buat sekian. Boleh buat dia lemah lembut? Tak boleh. Kalau kita diberikan masa yang singkat, mesti kita akan kalah kabut. Begitulah nada Al-Quran tentang akhirat. Sebab itulah doa tadi, doa Ramadan. Bila kita tengok orang di Mekah, orang alim bila berdoa, Allah, hadis Nabi, Allahumma qsim lana min khasyatik, ya Allah, kategorikan aku di kalangan orang yang takut Engkau. Kita nak jadi takut sendiri ni pasang surut. Masa kuliah nampak takut sih, balik nanti tak takut lah. Kan kita punya iman kan macam tu. Kalau pergi Mekah, rajin rasanya. Pukul 3 dah turun subuh. Pergi umrah, tengok kan? Masya Allah. Duduk ke masjid. Itu makanya kita perlukan kepada suasana dan tempat untuk charge bateri iman. Tu orang tanya, Ustaz, bagus tak kalau saya selalu ke Mekah? Tak, silakan kalau ada duit. Kerana apa itu? Untuk tercharge bateri. Yes. Cuba tengok orang pergi masjid, masuk umrah. Pukul 3 dah pergi subuh, pukul 4. Masya Allah. Sembahyang zuhur, tak balik sembahyang asar. Kalau Ramadan, Masya Allah, daripada asar, you balik selepas tarawih. Bukan ustaz dia, orang biasa dia, tapi begitu. Itu suasananya. Baik. Sebab itu kita doa, Ya Allah, dalam doa witir. Allahumma qsim lana min khasyatik, Ya Allah. Tolong jadikan kami di kalangan orang yang takut Kau. Takut yang banyak mana? Takut yang macam mana, wahai Allah? Min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Kami nak takut yang menjarakkan kami, menjauhkan kami daripada maksiat. Maknanya sekarang ni kita takut tapi boleh masih buat maksiat. Maknanya takut yang not powerful enough. Dah, kita ada takwa, takut tapi masih juga buat maksiat. Maksudnya takut tadi tak berapa kuat. Sebab itu bila doa tarawih tu, Allahumma qsim lana min khasyatik, Ya Allah, jadikan kami di kalangan golongan yang takutkan Engkau. Takut yang tahulu, menjadi pembenteng di antara kami dan maksiat. Yang itu kami nak, wahai Allah. Wa min ta'atik, maksudnya, Ya Allah, golongkan kami juga masuk orang yang taat Engkau. Taat ni usul amal lah. Taat yang macam mana? Yang suang-suang kuku, macam kita ini kan suang kuku ni. Ada derma RM10 tu suang kuku lah tu. Bila kita salat lebih-lebih kurang itu suang-suang kuku lah. Taat yang suang kuku. Tapi dalam doa kita minta wa min ta'atik, Ya Allah, tolong jadikan kami di kalangan orang yang taat Engkau. Taat yang macam mana? Ma tuballighuna bihi jannatak. Ketaatan yang justru menyampaikan kami syurga. Maknanya kalau kita lari slow tak sampai syurga. Mesti nak taat, powerful enough. Berapa kuasa kuda baru sampai syurga. Wa minal yaqin, Ya Allah, jadikan kami orang yang yakin. Masuk dalam kategori orang yang yakin. Keyakinan macam mana? Sekarang kita yakin tak syurga? Yakin juga tapi tak kenapa-napa. Takut tak neraka? Yakin tak adanya neraka? Yakin. Yakin tak kita adanya dosa? Yakin. Tapi not powerful enough. Sebab itu boleh telajak. Dalam doa Ramadan kita, wa minal yaqin ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Ia menjadikan kami menghadapi musibah dunia ringan.
Orang kalau yakin nampak musibah, tak kisah. Sebab apa? Alah, musibah ini hakikatnya nak menghapus dosa. Nak susah hati kenapa? Musibah ini nak meninggikan darjat. Nak susah hati kenapa? Siapa yang boleh cakap macam tu? Orang yang yakin. Kalau tak yakin, macam mana? Mana berguam? Mana? Kan kita kalang kabul. Manusia itu memang Allah Ta'ala menyatakan khuliqal insan min ajal. Manusia diciptakan ajal. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia memang diciptakan keluh kesah, suka menggelabah. Taib. Jadi at-taqwa merupakan penyebab syurga. Kita katakan tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah kamu untuk mendapatkan maghfirah dan syurga. So, persegeraan perlu pada segera untuk akhirat. Sebaliknya bila kita tengok ayat Quran tentang dunia, macam mana nadanya? Kalau tadi akhirat suruh segera, kalau cerita dunia, nadanya macam mana? Suruh pergi juga, tapi suruh jalan. Jangan lari, penat. Jangan lari, jalan. Qala Allah Ta'ala, qul siru fil ardi. Katakan, hai Muhammad, berjalanlah ke bumi. Jangan lari. Jangan kejar. Sebab mengejar dunia bagai mengejar fata morgana. Bagai mengejar sesuatu yang tak. Sebab dunia ni semuanya artificial. Semuanya palsu. Dunia palsu tak? Macam mana kita nilai palsu dunia? Dulu sebelum duduk rumah banglo, mula-mula duduk rumah, orang mula kerja duduk rumah apa ya? Steam garden ya. Rumah flat lah. Rumah flat lah, rumah flat. Okey. Mula-mula freshie, baru grad, mujur keluar rumah mentua kan. Duduk rumah flat. Duduk rumah flat. Tengok orang duduk rumah bawah, seronok. Parking kereta depan mata. Ada seorang tu, dia baru pindah rumah flat, pergi ke rumah teres di bawah, dia kata, seronoknya ada tong sampah sendiri. Tong sampah katanya. Kegembiraannya pertama kerana ada tong sampah sendiri. Dulu kongsi. Best lah. Kenapa? Ada tong sampah sendiri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Duduk rumah flat, makcik-makcik datang. Tak puaslah awak tak pijak tanah. Oh, nak pijak tanah? Duduk rumah flat tinggi, nak pijak tanah. Okey. Usah duduk McD, dapat rumah teres. Join loan. Sekarang mana ada orang freshie 2,000 mana boleh beli. Join loan, dapat rumah teres. Baik, kira-kiranya nak seronok duduk di rumah teres. Ku intai kebahagiaan ku rasakan ada di rumah teres. Intermediate pun tak apa, dapat rumah teres. Seronok tak ada rumah teres? Ada pula penyakitnya. Apa dia? Ada kawasan lebih kat dapur ni, nak kena renovate ni. Dapur ni kecilnya, ya Allah Tuhan. Nanti kalau mak Angah datang, mak Lang datang, susah ni. Dapur bilik tu pecahkan, buat semua bilik kat atas. Itu pula penyakit rumah teres. Nak renovate macam pantang lebih. Bagus pula rumah flat tak ada renovation. Tak fikir nak renovate sebab apa? Takkan nak pecah rumah orang. Tak ada masalah tu. Dia cuma kemasan dalam je. Tapi kalau rumah teres, pantang dah lebih 5 kaki. Oh tu. Belanja renovation kan lebih mahal daripada belanja bina. Yo. Jadi akhirnya bila renovate, konon-konon nak mendapatkan kepuasan hati buat renovation. Kita tanya soalan berikutnya pula. Ada tak orang puas hati dengan renovation? Juga tak ada. Kalau pecahannya sama bagus. Allahu Akbar. Kalau tile dulu warna ni, ada orang bina pecah. Tengok orang sebelah, cantik rumah kau. Jadi renovation tak ada orang puas hati. Mesti ada lagi tak puas hati. Kenapa dia banding dengan orang lain? Akhirnya datang idea. Yung, kalau nak senang, rumah tanah, lot, bau puas hati kita macam mana ndak kata. Ya Allah. Tadi rumah teres ingat kan? Dah seronok. Rupanya rumah lot lagi senang. Kau pilih macam mana kau suka. Bilik nak besar, nak kecil, toilet nak 3, apa? Usaha lagi dekat McDonald. Nak dapatkan lot banglo. Ni masa ni murah, RM20 satu kaki persegi. Buat rumah dalam RM300,000, RM400,000 tak jadi apa. Setengah juta ataupun sejuta, baru cantik. Baik, dapatlah rumah banglo. Banglo ni jauh sikit dari orang kan. Atas bukit, kejiranan monyet kan.
Orang malu komplain ada monyet datang, dah awak duduk dengan kejiran monyet. Memang lah orang atasan. Duduk bawah monyet tak ada dekat hutan. Dia nak view, ambil lah tu hill view. Memang kejiranannya monyet. Okey? Jadi dapatlah rumah balu. Apa nama tempat? Hayub itu, Hayub ini. Kajang Hayub. Hayub lah. Kajang Hayub. Apa lagi Hayub country itu. Elit punya tempat. Dapatlah duduk. Kita pergi tengok tempat elit di mana pula? Apa gambaran pertama kita kalau pergi tempat orang kaya, orang besar? Apa gambaran? Apa gambaran? Bila masuk, apa makcik akan kata? Tak ada orang, Bosankan. Kan? Kalau pergi kat West Country, Bani, West Country, nak jalan kena elak orang. Petang je berlombok, bertinggi semua berjalan, apa, maknanya kejiranan rumah murah, semua orang ada kat rumah. Semua bersembang, semua penuh. Pergi tempat orang kaya elit, tak ada orang. Rumah tu tak ada orang. Apakah beware of dog? Memang tak boleh masuk. Beware of dog. Hati-hati anjing garang. No visitors, no tetamu, no itu, no ini, no rahmat. Okey? Memang sebenarnya memang tak ada orang pun. Pasal apa tak ada orang? Tak berani duduk. Itu pula masalahnya. Duduk orang banglo, takut 15 rumah sana kena rompak, rumah sini kecut. Ya. Ada gated area, gated punya apa nama. Sama juga. Baik, dengan demikian tadi semua usaha pencarian kebahagiaan. Bertemu tidak? Bertemu tak? Apakah bertemu kebahagiaan? So di mana kebahagiaan? Allah Ta'ala berfirman, wa masakina tayyibatan fi jannati adn dzalikal fawzul azim. Kawasan perumahan yang best-best, yang elok-elok, rumah yang cantik-cantik di mana? Not here. Jannati adn, di syurga. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, darimu engkau sumber keselamatan, padamu keselamatan, kebahagiaan. Dengan demikian rumah yang bahagia, rumah yang kau akan redha. Rumah dunia tak ada redha, tak boleh redha. Sebab bila tengok orang lain, mulalah orang dah beli rumah sini, tengok alam sari. Dah beli dah rumah, pergi kat jalan-jalan. Ya, tengok rumah baru. 27 kali sekian. Cantik. Suka cuci mata? Allahu Akbar. Subhanallah. Manusia konon-kononnya mencari kebahagiaan di dunia, jumpa belum tentu jumpa. Belum tentu jumpa. Sebab itu kita lihat para sahabat, orang-orang saleh, mereka menghayati makna kebahagiaan bukan di sini. Sini ni dibayangkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Apakah bayangan Rasul terhadap dunia? Qala sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Ma li walid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Bandinganku dan dunia hanyalah bagai orang yang berteduh di bawah pokok. Pokok itulah dunia. Pokok itulah dunia. Thumma raha wa tarakaha. Nanti kita akan meninggalkan pokok dan terus kepada destinasi, dan destinasi masih jauh. Bagaimana caranya orang duduk bawah pokok? Perlu tak direnovate pokok tu? Tak payah. Perlu tak ambil bantal? Tidur bawah pokok perlu tak ambil bantal? Kita tengok orang yang pergi kat Bendang. Orang yang kat Bendang penat-penat kerja, mak kerja kat Bendang penat, dia nak berehat di bawah pokok. Bila nak baring, dia baring kat akar kayu kan? Dia nak baring. Anaknya lebih baik mak nak bantal. Mak kata apa? Tak payahlah, sekejap je. Kan? Kerana kita cuma nak berehat, menghilangkan sedikit penat dan kerja banyak lagi. Maksudnya, kalau kita lihat bandingan tadi, nak pakai bantal pun tak ada. Nak pakai bantal pun tak ada. Sebab kata Nabi, bandinganku ialah bandingan orang yang rehat di bawah pokok. Tak payah renovate. Bantal pun tak payah, tikar pun tak payah. Setakat lega. Sebab itu orang yang cerdik di dunia ialah apa? Berbekallah dengan tenaga. Berbekal dengan tenaga untuk menyampaikan perjalanan yang masih jauh. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan pada Rasulullah SAW, kehidupan Rasul kan sangat sederhana. Sangat sederhana. Dan Allah Ta'ala menjanjikan kepada Rasul, وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ
Hai Muhammad, tak apalah, di dunia banyak buat kau tak dapat. Kita ni bonus lah. Reba tak dengan bonus ni? Kecoh lah orang kerajaan. Setengah bonus, setengah tahun, setengah bulan sikit. Orang bank rakyat 15 bulan tak kecoh pun, tak bising. Setengah bulan dah sibuk. Allahu Akbar. Dapat apa? Subhanallah. Ada tak benda dunia yang kita redai? Banyak ke tu? Banyak, tapi kalau ni lagi best. Kalau itu lagi best. Jadi dengan demikian, setiap kalau kita beli yang lagi best. Memang namanya lagi best, tak boleh buat apa lah. Mazda lagi best. Cuba orang Mazda, Mazda. Orang Myvi bersembang dengan Merc. Orang Myvi bersembang dengan Merc. You beli apa? Saya beli Merc 400. Oh, saya beli lagi best. Ambil kalah lah Merc. Sebab ada nama dia lagi best. Kok mana pun sedapnya Mercedes, dia akan kata saya beli baru beli lagi best. Habislah. Letaklah Jaguar, saya beli lagi best. Alhamdulillah. Bagus juga motor tu. Bagus juga motor tu. Supaya apa? Mengajar kita qanaah. Mengajar kita qanaah. Nanti lain kali siapa yang ada Myvi, do not say Myvi. Sebut lagi best. Nampak orang naik Alphard. Kau naik kereta apa tadi? Alphard ni best tak? Best. Best. Alhamdulillah, aku beli lagi best. Khair, alhamdulillah. Baik, kata Nabi, kata Allah Ta'ala, tak cukup masa ni. Arduha as-samawatu wal-ard. Kata Allah Ta'ala, bersegeralah kamu untuk pengampunan dan syurga yang luasnya langit bumi. Uiddat, syurga yang seluas langit bumi itu disediakan untuk tansri, disediakan untuk jusa, disediakan untuk 52, 54. No, uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang bertakwa. Kita hari ni kan, kalau rumah-rumah besar, rumah kerajaan elok, memang ikut grade lah. Tapi Allah Ta'ala menyediakan rumah yang begini luas. Berapa kaki persegi? 11,000? 12,000 persegi? Kalau beli tanah 12,000 boleh buat kolam. Kalau 5,000, muat-muat rumah je. Kalau 12, 11,000 ada pool, ada sikit boleh buat kot-kot tenis ke. Tenis pula. Nah, tapi Allah Ta'ala menyediakan syurga. Arduhas samawat wal ard. Seluas langit dan bumi. Untuk siapa ini disediakan? Uiddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Baik, Nabi SAW bersabda dalam hadis sahih, aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata, benda yang paling banyak memasukkan orang ke dalam syurga, at-taqwa wa husnul khuluq, takwa dan akhlak yang baik. Wa aktsaru ma yudkhilun nasa an-nara, dan perkara yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, al-fam, mulut, wal farj, dan farj. So perkara yang paling kuat memasukkan seorang ke syurga, takwa dan husnul khuluq. Perkara yang paling kuat memasukkan orang ke dalam neraka, mulut. Sebab itu berhati-hatilah pada orang yang berbangga dengan mulutnya leza. Alah, aku tegang je cakap, gasak je. Kau kenapa tak takut bercakap? Tengok makciknya. Berbangga pula dengan mulut lezanya. Allah. Kan setengah orang macam tu. Orang mana-mana buat apa? Tengok I dah lama dalam jawatan ni, 20 tahun kat sini. Apa-apa sound direct aja. Bangga pula dengan manusia sebahagiannya, berbangga dengan baik. Apakah leza itu sesuatu yang perlu dibanggakan? Seperti dibangga ataupun dikesali? Dikesali. Kita bimbang, kita bangga dengan maksiat. Allah Ta'ala menyatakan, siapakah golongan yang bangga dengan maksiat? Orang munafiqun, akhadhathul izzatu bil ithm. Mereka rasa bangga dengan dosa. Sepatutnya kita ni, apabila kita merasakan kekurangan tertentu, kita menyesalinya dan bukan berbangga dengannya. Baik. Sebab yang ketiga tadi, betul-betul sejam ya? Betul-betul sejam sebab ketiga. Kita ada 30 ni. Kita baca sebab yang keempat. Boleh? Sebab yang keempat, mentaati Allah dan Rasul. Ta'atullah wa Rasul. Ta'atullah wa ta'atul Rasul. Mentaati Allah dan Rasul. Baik. Mana dalil mentaati Allah dan Rasul memasukkan syurga? Nah, lihat suratul Fath. Suratul Fath ayat 17. Qala Allah Ta'ala, وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ
tajri min tahtiha al-anhar wa man yatawalla yu'adzibuhu 'adzaban alima. Sesiapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, maknanya ikut sunnah Nabi, jauh pada bid'ah, suka kepada yang sunnah, amalan diluruskan sama dengan Quran dan hadis. Yang mengarut-ngarut tak mau, cari yang sunnah saja. Masa kita tak banyak, umur dah 50 kan, sebagian kita ada umur dah 50, cukup tak lagi masa untuk beramal. Dengan demikian sebenarnya kita tak ada masa untuk buat yang bid'ah, kerana yang sunnah pun tak terkejar lagi. Okey, jadi kita katakan mentaati Allah dan Rasul terletak, kita boleh gambarkan ataupun kita boleh bandingkan dengan usaha mengikuti sunnah Nabi dan juga mentaati Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, yudkhilhu, Allah masukkan. Tadi kita kata kita nak masuk kan, kita nak masuk syurga. Tiba-tiba mentaati Allah dan Rasul, ikut sunnah Nabi, lagi syokkan, dimasukkan oleh Allah Ta'ala. Kalau Allah masukkan, boleh terkeluar lagi. Kalau Allah yang masukkan kita syurga, boleh terlepas lagi? Tak terlepas lah. Tapi kalau kita yang cuba masuk, mungkin jatuh kat titian sirat lah, itulah ini. Tapi kalau Allah masukkan, confirm selamat. Kita kan berusaha nak masuk syurga, berusaha, susah tak jalannya? Susah. Sampai tak? Mungkin tidak. Tetapi mentaati Allah dan Rasul, senang. Yudkhilu, Allah masukkan dia ke dalam syurga. Bahkan bukan syurga, jannah, syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Sebaliknya orang-orang yang berpaling daripada jalan mengikuti Allah dan Rasul, Allah akan azab dia dengan azab yang pedih. Disebut dalam hadis sahih Bukhari, Nabi bersabda, semua umatku masuk syurga. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk syurga melainkan orang-orang yang enggan. Bertanya para sahabat, qalu wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapakah segoblok itu wahai Rasul, tak nak masuk syurga? Siapakah golongan-golongan goblok yang tak masuk syurga itu wahai Rasul? Qala man ata'ani dakhala al-jannah. Siapa yang taat aku, dia masuk syurga. Wa man asani, sesiapa yang tak suka sunnah aku, menderhakai aku, faqad aba, mereka itulah yang dipanggil aba, enggan. Saya kira dah 11.20. Tak lagi, kurang dikejar. Tahun depan lah kita sambung pada yang lagi. Baik, saya kira di hujung ada sesi soal jawab. Memang sejam je ni? Sejam je lah. Okey, mudah-mudahan sebenarnya benda-benda yang saya sebut tadi ni semua kita tahu. Iman, amal soleh, taqwa, dan juga sekali sebab apa? Taat Allah dan Rasul. Okey, kalau nak dengar, saya hanya sebut tajuk je. Jihad di jalan Allah, tajuk je. Yang keenam, taubah. Yang ketujuh, istiqamah di atas agama. Yang ke-8, laju sangat. Yang ke-8, menuntut ilmu kerana Allah. Yang ni tak pasti lagi lah menuntut ilmu hari ni kerana Allah ke tidak. Saya suka membandingkan menuntut ilmu kerana Allah ni yang makcik-makcik mengaji dah pecil-pecil tu. Saya ada mengajar kat luar, makcik datang kuliah, beg 3 sini. Beg kotak untuk media sapu, buku, kitabnya, sekian-sekian. Saya kata ini kerana Allah. Kerana apa? Bukan ada sijil dia dapat, bukan ada masa dia kejar, bukan ada tender macam hari ni. Bukan kata semua terpaksa. Hari ni ada yang terpaksa, ada yang suka kan, ya, belum tentu ya. Tapi mereka itu Masya Allah sampai mati kan? Tak ada apa. Taib, menuntut ilmu kerana Allah Ta'ala. Yang ke-9, membina masjid. Yang ke-10, akhlak yang mulia. Ini semua panjang ceritanya, hadis ni banyak, ayat Al-Quran ni banyak. Yang ke-11, tarkul mira, meninggalkan berdebat. Orang hari ni suka berdebat. Bila awak berdebat? Dalam Facebook, dalam internet, kamu berdebat saja. Semua jadi ahli fatwa. Yes. Yang ke-12, meninggalkan dusta dalam bergurau. Yang ke-13, sentiasa berwudu setiap kali batal dan salat 2 rakaat selepas wudu.
Sentiasa berwudu, setiap kali batal wudu. Bila berwudu, salat 2 rakaat sunnatul wudu. Nah, itu Bilal punya cerita. Yang ke-14, pergi dan balik ke masjid. Mesti balik ya, jangan dulu masjid. Balik. Yang ke-15, memperbanyakkan sujud. Yang ke-16, haji mabrur, haji mabrur. Yang ke-17, membaca ayat kursi selepas salat. Membaca ayat kursi selepas salat fardu. Yang ke-18, salat 12 rakaat rawatib. 12 rakaat rawatib. Tahu salat rawatib? Qabliyah, ba'diyah. Tapi berapa? 12 rakaat. Ada yang bukan rawatib. Sebelum asar tak masuk rawatib. Sebelum maghrib bukan rawatib. Sebelum isya bukan rawatib. Berapa rawatib itu? 4 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, 2 lepas isya, 2 lepas subuh. Itu 12 rakaat. Lepas subuh sebelum 2 sebelum subuh. Jaga. Jangan tidur. Yang ke-19, Nabi sebut beberapa perkara sekali ya. Nabi sebut beberapa perkara ni penyebab syurga. Menyebarkan salam. Ini semua nombor 19. Menyebarkan salam, buat jamuan makan. Menyebarkan salam, buat jamuan makan, silaturrahim, ziarah-ziarahi maksudnya, dan qiyamul lail. Nabi sebut 4 perkara ni, 4 ke 5. 4 perkara Nabi kata tadkhulul jannata bisalam, masuk syurga dengan selamat. Sebab yang ke-20, jujur dalam bicara. Jujur. Kita ni bila bercakap jujur maksudnya apa? Yang di mulut sama dalam hati. Itu jujur. Bukan semestinya cakap betul aja. Ya. Al-wafa'u bil ahd, melaksanakan janji, menunaikan amanah, menjaga faraj, menundukkan pandangan, menghalang melakukan kejahatan, yakni jangan usir orang. Nabi sebut berapa perkara tu? 6. Berapa perkara? Tak bilang pun. Perkara yang ke-20 tu berapa perkara? 5 ke 6? sekali. 6. As-sidqu, jujur dalam berbicara, wafa' bil ahd, melaksanakan janji, menjaga amanah, menjaga faraj, menundukkan pandangan, dan juga mengelak melakukan kejahatan, yang mengusir orang dengan tangan, dengan kaki, dengan mulut. Okey. Berapa perkara tu? 6. Baik, sebab Nabi pernah bersabda, idmanu li sittan, kamu jamin buat 6 perkara, aku jamin syurga. Nabi pernah bersabda, berikan saya janji buat 6 perkara ni, saya jamin kamu syurga. 6 perkara ni disebut dalam hadis sahih. Sebab yang ke-21, ini khas untuk perempuan, melaksanakan solat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga faraj, mentaati suami. Mentaati suami. Berapa perkara? Berapa perkara? 4. Nah, tengok Nabi kata, apabila perempuan, dalam hadis sahih, idza sallatil mar'atu khamsan, kalau perempuan solat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga faraj, mentaati suaminya, maka malaikat akan berkata kepadanya, udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah syurga ikut pintu mana yang kau suka. Allahu akbar, hadis sahih. Masuklah syurga ikut pintu mana yang kau suka. Sebab yang ke-22, membela. Belikan. Membela, kita tak kata bela ya. Menjaga atau memelihara 3 anak perempuan.
Ada berapa orang anak perempuan? Ada 3. Jaga baik-baik syurga. Ya, menjaga 3 anak perempuan atau menjaga 3 adik-adik perempuan, kakak dan adik. Yes. Nabi SAW menyatakan sesiapa yang menjaga sekian syurga, ya. Yang berikutnya, bersabar semasa kematian kekasih. Kekasih di sini maksudnya apa? Anak atau suami. Sabar. Tak meroyan, tak menolong. Juga hadisnya berkaitan syurga. Yang ke-24, menjaga anak yatim. Menjaga anak yatim. 25, menziarahi orang sakit kerana Allah. Menziarahi orang sakit atau menziarahi saudara kerana Allah, bukan nak kutip hutang. Menziarahi kerana Allah Ta'ala. Yang ke-26, menjaga 2 perkara. Pertama, ini berkaitan zikir-zikir lah. Disebut, siapa yang sebut Subhanallah 10 kali, Alhamdulillah 10 kali, Allahu Akbar 10 kali, selesai solat, sekian-sekian pahalanya. Kemudian siapa yang pula buat 33, ada yang macam 10, ada yang macam 33. Okey, kata Nabi, juga penyebab syurga. Dan banyak lagi zikir lain juga yang sewaktu dengannya yang menyebabkan syurga. Antaranya kalau kita baca Sayyidul Istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Tahu tak tu? Kata Nabi, siapa yang baca doa itu di waktu pagi dan dia mati di siang hari, syurga. Kalau dia baca di waktu malam, dia mati di waktu malam, baginya syurga. Yang ke-27, berlebih kurang dalam jual beli. Berlebih kurang dalam jual beli. Yang ke-28, bagi tempoh kepada orang yang berhutang, dia minta tempoh, bagi tempoh. Yang ke-29, ni pernah satu hari Nabi SAW selepas salat subuh, Nabi tanya kepada para sahabat, siapa yang puasa pada hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Puasa pada hari ini. Siapa yang mengiringi jenazah pada hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang memberi makan fakir miskin pada hari ini? Abu Bakar angkat tangan. Siapa yang menziarahi orang sakit pada hari ini? Abu Bakar angkat tangan. The problem is, Nabi sebut lepas subuh. Kalau lepas zuhur, padan lah juga dah sempat ziarah orang sakit. Ini lepas subuh. All these things telah dibuat oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu lepas subuh. Kata Nabi, tidak berkumpul 4 perkara ini pada diri satu orang dalam satu hari melainkan syurga. Itu KPI Abu Bakar. Itu KPI dia. Kita kat Indonesia Skopos lah, ISI lah, itulah, inilah. Siapa baca? Tak ada orang baca. Kan? Kat Rusi nak naik pangkat sekali-sekali. Kat sini apa kena buat? Je semua. Apa nak kena buat? Nak naik pangkat? Kan siapa sakit naik atas, siapa sakit naik atas. Itu kan formula naik pangkat. Sakit ke dia naik atas. Dia naik atas, naik atas, naik atas. Kat atas dia usah. Menjijik semut. Yang ke-30, as-sabru ala faqdi ni'matil basar. Bersabar apabila menghadapi masalah mata. Ada katarak, buta, bersabar. Okey, disebut dalam hadis. Semua yang saya sebutkan tadi, semuanya dilengkapi dengan ayat Quran dan hadis-hadisnya. Cuma kerana nak meringkaskannya, saya tak sebut. Baik, saya kira cukup setakat itu. Mungkin sebahagiannya ada yang telah tulis dan sebahagiannya telah merakamnya. Baik, aqulu ma tasma'un. Saya serah kembali kepada pengurusi. Terima kasih jazilan. Terima kasih kepada Fadil Ustaz. Seperti yang kita maklum tadi, kita ada sesi untuk kita tanyakan soalan ni. Dekat tangan saya ni ada 2 soalan Ustaz. Soalan yang kalau yang lain mungkin boleh tanya direct ataupun boleh pass kat saya. Yang kat saya ni ada 2 soalan yang telah diberikan terlebih dahulu sebelum ceramah ni. So, soalan pertama, Ustaz,
Adakah kita perlu berwudu juga ketika membaca Al-Quran daripada electronic devices such as by handphone, tablet? Contohnya kita membaca Al-Quran daripada iPad, kita menyentuh ayat-ayat suci Al-Quran. Cuma bezanya di skrin dan bukan di buku atau kitab. Mohon pandangan Ustaz. Baik. Nabi SAW secara umum, Nabi SAW tidak suka zikir melainkan dalam keadaan taharah. Sebab dalam hadis sahih Bukhari, sahih Muslim, tak silap saya, ada seorang lelaki, Abu Sa'id, dia masuk ke masjid, dia bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi tak jawab, Nabi diam. Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi diam. Assalamualaikum warahmatullahi, Nabi diam. Tengok-tengok Nabi bangun, masuk ke dalam tempat wudu, Nabi berwudu. Dan Abu Sa'id terus masuk ke dalam masjid, duduk dalam keadaan sedih. Sebab apa sedih? Nabi tak jawab salam ni. Ini signal neraka lah ni. Kan? Bad signal kalau Nabi SAW tidak memberikan respon. Ya? Tak lama kemudian Nabi datang. Kata Abu Sa'id, aku lihat muka Nabi basah berwudu. Dan Nabi menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sa'id tadi dalam keadaan syukur, sedih. Dijawab 3 kali. Kalau saya pula saya tak maha puas. Ya, puas. Nabi sebab Nabi jawab macam tu. Waalaikumsalam 3 kali. Kemudian Nabi pujuk dia. La u'allimannaka a'zama suratin fil Quran qabla an takhruja min al-masjid. Okeylah, tadi kau dah. Ini okey ni saya punya tambahan ya. Tadi kau dah kecil hati. Aku nak pujuk balik. Apa dia? Akan ku ajarkan kepadamu surah yang paling besar dalam Al-Quran sebelum keluar masjid. Seronok tak kita dijanjikan macam tu? Seronok lah Abu Sa'id Al-Mu'alla. Abu Sa'id Al-Mu'alla. Bila Nabi nak keluar, Nabi pegang tangan Abu Sa'id berjalan, bersembah. Pintu dah dekat, surah belum ajar. Maka Abu Sa'id pun melambatkan kakinya. Pun Nabi masih tak sebut lagi. Akhirnya tak puas hati, Abu Sa'id kata, Ya Rasulullah, where is the surah? Where is the surah? Mana surah itu, wahai Rasulullah? Apa yang kau baca ketika kau salat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itulah surah yang paling besar dalam Al-Quran. Suratul Fatihah. Antum kalau tengok hadis ini dalam kelebihan suratul Fatihah dan ianya sahih. Baik, daripada hadis tersebut, para ulama mengambil pengajaran. Antara pengajarannya ialah sunnah berwudu ketika berzikir. Dilihat daripada tindakan Nabi yang menjawab salam setelah dia berwudu. Ada dalam satu keadaan Nabi buang air dan ada orang beri salam. Dia buang air, ada orang beri salam, Nabi tak menjawabnya. Kemudian Nabi bertayamum. Kemudian menjawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi berkata, aku tak suka zikir illa ala tuhrin, melainkan dalam keadaan bersuci. Dengan demikian, diambil kesimpulan, apabila zikir, apabila baca Al-Quran, sunnah disukai dalam keadaan bersuci. Timbul persoalan lain, khas membaca Al-Quran, ulama ada banyak pandangan. Ada yang menyatakan untuk isu menyentuh Al-Quran ya. Tadi membaca Al-Quran kita katakan sunnah berwudu. Okey. Menyentuh Al-Quran ada kaulain, 2 kaul. Yang pertama mewajibkan berwudu untuk menyentuh Al-Quran. Itu ramai yang berpandangan begitu atas dasar hadis la yamassal mushafa illa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf melainkan orang yang tahir, bersuci. Dan sebahagian juga berdalil dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Waqi'ah, la yamassuhu illa al-mutahharun. Tidak menyentuhnya melainkan orang yang suci. Dijawab oleh orang yang menyatakan tak wajib berwudu. Dijawab dengan jawapan begini. La yamassul mushafa illa tahir, tidak menyentuh mushaf melainkan tahir. Tahir itu tidak jelas. Apakah maksudnya berwudu atau maksud lain? Sebab Nabi SAW pernah berjalan dengan Abu Hurairah. Nabi jumpa Abu Hurairah pegang tangan. Nabi ni suka berjalan pegang tangan. Kalau kita pada hari ni lelaki pegang tangan lelaki, wah, skandal 3 lah kau. Terus start yang 3 bukan 1 2. Baik, Nabi pegang tangan. Bawa Abu Hurairah. Intimnya Rasul dengan para sahabat.
Sampai di satu tempat nak duduk, Abu Hurairah kata, sudah nak duduk dengan Rasul. Aku berjunub. Abu Hurairah berjunub. Dia malu nak duduk sebelah Rasul. Kok wahyu turun beritahu, kan malu. Maka dia pun buat macam mana tak terlepas tangan. Fansaltu. Dia buat sampai dia terlepas Rasulullah SAW. Lari, pergi toilet, mandi. Balik semula. Sampai jumpa Rasul, ini hadis Bukhari. Sampai jumpa Rasul, Nabi tanya, "Aina kunta ya Aba Hir?" Di mana kau pergi tadi wahai Abu Hurairah? Dia pun cerita, sebenarnya aku tadi berjunub, aku malu, maka aku pergi mandi. Pergi berwudu ataupun mandi wajib. Kata Rasulullah, "Subhanallah. Subhanallah. Innal mu'mina la yanjus." Mukmin tak najis. Apabila Nabi SAW menafikan kenajisan mukmin, maknanya mukmin tahir. Mukmin tahir. Lawan najis apa? Tahir. Lawan tahir apa? Najis. Jadi apabila Nabi menafikan kenajisan mukmin, maka dia tahir. Dengan demikian hadis tadi maksudnya la yamassul mushafa illa tahir, tidak menyentuh mushaf melainkan muslim. Sebab muslim yang dipanggil tahir. Baik. Siapa orang-orang najis? Orang-orang kafir, musyrikun. Qala Allah Ta'ala surah Al-Bara'ah, "Innamal musyrikuna najasun." Musyrikun itu najis. Maka jangan lagi mereka menghampiri Masjidil Haram. Lepas pada tu orang kafir semua kena suruh keluar. Sampai sekarang pun sampai di mana? Kalau kereta masuk ke Mekah, sampai ni non-muslim U-turn, tak boleh masuk. Jamil. Jadi di atas hujah-hujah ini menunjukkan bahawasanya orang tahir not clear. Apakah maksudnya berwudu ataupun maksudnya mukmin? Kalau maksudnya mukmin, so no hal untuk mukmin yang tidak berwudu menyentuh Al-Quran. Adapun firman Allah, nak kena jawab macam ni ke? Panjang, banyak soalan lagi. Adapun firman Allah Ta'ala, la yamassuhu illa al-mutahharun, dalam surah Al-Waqi'ah, tidak menyentuh Quran melainkan orang-orang yang disucikan. Nampaknya Allah Ta'ala tak pernah memberikan gambaran manusia sebagai mutahhar. Allah tak pernah memberikan gambaran manusia sebagai mutahhar, isim maf'ul, yang kena suci. Kita ni kena suci tak? Kita bukan kena suci. Yang kena suci ialah malaikat. Kita ini bersuci. Sebab itu Allah Ta'ala menyatakan, "Innallaha yuhibbul at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin." Jadi bila menggambarkan manusia, Allah sebut mutatahhirun. Mutatahhirun maknanya orang yang kotor bersih, kotor bersih lagi, kotor bersih lagi, berhadas berwudu, berdosa bertaubat. Adapun mutahharun itu malaikat, disucikan daripada dosa. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah menggambarkan malaikat tak pernah mendurhakai Tuhan dan sentiasa melakukan apa yang diperintah. Kemudian kita tengok pula konteks ayat tadi, memang bukan manusia. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Ia merupakan Quran yang mulia dalam Lauh Mahfuz. Memanglah Lauh Mahfuz tidak menyentuhnya melainkan Jibril. La yamassuhu ada Lauh Mahfuz. Sebab Allah sebut tadi la yamassuhu illa al-mutahharun, dhamir itu mesti kembali kepada yang sebelumnya, yakni Quran yang ada dalam Lauh Mahfuz, bukan Quran yang ada dalam mushaf. Jadi ini juga menguatkan bahawasanya mutahharun tadi ialah malaikat. Baik, menyentuh skrin Al-Quran dalam iPad. Apabila kita dapatkan tadi pandangan, ada yang mewajibkan, ada yang tidak mewajibkan. Wallahu a'lam, pada saya yang tidak wajib itu lebih kuat. Menyentuh Quran tidak haram, tidak berwudu, tetapi kita menyatakan afdal. Afdal untuk berwudu. Kalau tak afdal pun Syafi'i afdal. Kalau Syafi'i afdal berwudu. Jamil. Baik, cuma nasihat saya, kalau nak pegang device ni, keringkanlah wudu, Kang Jeng. So jelas jawapan saya ialah tak mengapa. Cuma jika sekiranya kita ada peluang berwudu. Tapi kalau kita nak baca Quran sekarang, silakan. Ya. Soalan kedua, Ustaz. Adakah orang-orang yang salat tarawih dikira mendapat Lailatul Qadar sekiranya Lailatul Qadar kebetulan pada hari tersebut? Ya.
Orang yang salat tarawih, sebenarnya di zaman Rasul SAW tidak ada nama tarawih. Apa namanya? Qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan. Hadis tadi, man qama Ramadana, siapa yang qiyam Ramadan, iman dan ihtisab, dapat pengampunan dosa. Jadi orang yang salat tarawih konsisten, maka dia dapatlah malam qadar. Tinggal lagi, dapat itu dalam pelbagai mana. Ada dapat banyak, ada dapat sikit. Sebab pada malam qadar, kenapa dipanggil qadar? Antara tafsiran ulama, qadar ialah sempit. Al-qadru sempit. Limited kan qadar. Kalau unlimited kan luas. Lailatul Qadr lah malam yang limited. Kenapa limited? Kerana jumlah malaikah yang turun di bumi begitu ramai sampai sempit bumi. Kan Allah kata tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbik. Tanazzalu. Apa makna tanazzalu? Berturun-turun. Berturunan. Maknanya bukan turun, berturun maksudnya semua turun. Asyik turun. Malaikat. Warruh. Siapa ruh? Jibril. You see how specialnya malam itu? Malam tersebut, sesiapa yang menghidupkan malam qadar, bermakna dia telah bermalam dengan Jibril. Dan kita kena ingat bahawasanya Jibril not deal dengan manusia biasa. Jibril hanya deal dengan para rasul. Jadi orang yang menghidupkan Ramadan ataupun qiyam Lailatul Qadr, dia telah sangat begitu special, berada dengan keberadaan Jibril. Kita pada hari ini kalau duduk dengan VIP seronok tak? Tadi you tahu air dekat Maplay duduk dengan siapa? Sebelahnya ada Mawi, sebelahnya ada Awi, depan ada Jui, belakang tak siapa lagi. Ya, bukan main seronok. Sedangkan mungkin sebahagian orang SPM pun tak ada. Apa yang kau nak bahagiakan? Apa yang kau nak banggakan? Bayangkan kita duduk dengan Jibril, dengan malaikat. Kemudian orang yang menghidupkan malam tersebut, qiyam Ramadan. Tadi solat tarawih termasuk qiyam, termasuk menghidupkan. Semua lepas isyak dipanggil qiyam. Sebab itu tak ada sebenarnya syarat nak qiyam mesti tidur. Kalau dia kena penyakit insomnia, tak ada qiyamul lail lah dia sebab tak tidur. Itu syarat tak valid. Ya. Selepas tarawih semuanya dipanggil qiyam. Jadi orang yang solat tarawih telah pun qiyam. Tapi kalau orang yang menghidupkan kesemuanya atau kebanyakan malam tersebut, maka mereka ini termasuk orang yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sengaja, Allah Ta'ala perintahkan malaikat suruh turun pada malam tersebut. Untuk apa? Untuk dia saksikan amal manusia. You see malaikat, ada orang sujud, ada orang rukuk, ada orang qiyam, ada berdoa, ada baca Quran. Macam ke orang kat malaikat, kat langit. Di langit ada yang sujud saja, kerjanya sujud saja. Ada yang kerjanya rukuk saja. Ada kerjanya tawaf saja di Baitul Ma'mur. Ada kerjanya sekian zikir saja. Tiba-tiba bila dia turun ke dunia, dia nampak kepelbagaian amal taat manusia. Jadi Allah Ta'ala berbangga dengan perbuatan manusia. Nak dibangga-banggakan depan siapa? Depan malaikat. Sebab malaikat ni dulu dia ada persepsi terhadap manusia. Apa persepsi dia? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Wahai Allah, sebab apa kau jadikan khalifah di bumi manusia yang kerjanya suka merosakkan bumi dan suka menumpahkan darah? Kami yang sentiasa zikir. Jadi bila malam tersebut malaikat turun melihatkan, oh rupanya manusia juga lagi pelbagai amal ibadahnya. Dengan demikian, orang yang qiyam tarawih, qiyam Lailatul Qadar merupakan orang yang dibanggakan oleh Allah Ta'ala amalnya dengan para malaikat. Tak suka ke? Naik pentas lah maksudnya. Naik pentas lah. Bukan duduk atas tepi. Naik pentas. Saya naik bosan tengok convocation. Elok jatuh tengah. Kan ada kat poin kita ketawa kan. Yalah. Bukan dia hanya jadi hiburan bila ada yang buat spoil.
tersadung wire lah, jatuh lah, angguk lebih lah. Ya. Namun hari sikit, kalau tidak kan kita 3 jam. Kena pukau. Ya. Seterusnya kalau ada soalan, terus. Habis masa ni. Okey, kalau tak ada. Majlis mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Ustaz di atas ceramah yang telah disampaikan tadi. Habis dah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim aqulu ma tasma'un subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan. Untuk akhirnya kita jemput untuk menyampaikan senadi bagi mewakili pihak Mahdi, Cik Zulkifli bin Ahmad untuk menyampaikan senadi tersebut. Jemput Fadil Ustaz. Sekian saja ceramah kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah